muda bangkit bertempur, mengejar cita-cita luhur demi negara yang ku sanjung. Semangat erat di dalam jiwa, rasa cinta marak membara, walau beza bangsa agama, kita tetap satu negara. La la la, la la la. La la la. Stop. Sama-sama terangi jalannya, dari suara menyuluhkan cahaya. Sama-sama teruskan rentaknya, mari bersatu nyalakan masa depan kita.我站在智慧的高峰，坚信我的理想初衷，前方的路绊就是在躲，我的精神从不退缩。Tanamkan jiwa mulia, bantu dengan sukarela, jangan ada buruk sangka, bersama memimpin negara. La la la, la la la, la la la. Sama-sama terangi jalannya, dari suara menyuluhkan cahaya. Sama-sama teruskan rentaknya, mari bersatu nyalakan masa depan kita. Sama-sama, sama-sama terangi jalannya. Sama-sama ubahkan dunia, ku berikan cahaya, ku berikan tenaga. Sama-sama di dunia ini pasti ada destinasi, kita mencapai mimpi, membawa ke reality. Ku tetapku di nadapo ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ ಪರ್ಪೋ ನಮ್ಮ ನಾನಕ್ sayadu mo say one nama one na senda yella sama terangi jalannya, dari suara menjulurkan cahaya. Sama-sama teruskan rentaknya, mari bersatu nyalakan masa depan kita. Sama-sama dari suara bersatu nyalakan masa depan kita.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua yang bersama-sama dengan kami di siaran live Facebook Institut Pembangunan Kemahiran Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan ILIT di bawah Kementerian Belia dan Sukan, bersama dengan saya pada hari ini Mulyana untuk slot inspirasi Ramadan dengan tajuk yang cukup menarik dekat dengan kita, iaitu COVID-19, menghadapi ujian dengan ketenangan. Dan harapan kita moga hari ini Ramadan kita yang ke-26 kita semua masih dalam keadaan tenang walaupun dalam tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ini. Jadi saya mengharapkan agar selama dalam tempoh sejam ke sejam setengah kita bersiaran secara live ini, anda di luar sana boleh bersama-sama untuk share live ini kepada rakan-rakan Facebook anda semua agar perkongsian tajuk kita pada hari ini kita dapat kongsikan dengan lagi ramai. Mungkin kita tidak dapat sampaikan, tapi dengan cara kita kongsikan live ini, kita dapat kongsikan ilmu, manfaat ataupun perkongsian yang akan disampaikan oleh panel jemputan kita pada hari ini. Jadi saya rasa tanpa membuang masa, kita teruskan slot kita pada hari ini dengan kiranya saya persilakan siapa kita punya tetamu jemputan panel istimewa kita pada hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Ya, Tuan Haji. Ya, Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Yalah, kita dah sampai ke Ramadan yang ke-26, hampir-hampir nak menjelang Aidilfitri. Kita masih diberi ruang dan peluang untuk bersama-sama dengan Tuan Haji pada hari ini. Alhamdulillah. Betul. Jadi Tuan Haji, seperti yang Tuan Haji sedia maklum, slot inspirasi Ramadan pada kali ini kita bawakan secara live di Facebook ILIT, Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan ILIT di bawah Kementerian Belia dan Sukan, dengan kupasan tajuk COVID-19, menghadapi ujian dengan ketenangan. Tapi sebelum tu Tuan Haji, ramai dekat kita tengok sekarang ni pun dah 100 lebih bersama-sama dengan kita dalam live ini. Jadi elok kiranya kalau saya perkenalkan dulu siapa Tuan Haji yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Boleh Tuan Haji? Okey. Tetamu kita pada hari ini adalah diberi nama Tuan Haji Hushim Haji Saleh, yang merupakan kaunselor berdaftar dan perunding motivasi. Dan menariknya, panel kita pada hari ini, beliau merupakan fellow Persatuan Kaunseling Malaysia Perkama di peringkat antarabangsa, dan seterusnya beliau merupakan penerima anugerah Pusat Kaunseling Komuniti Terbaik Perkama Antarabangsa. Jadi untuk pengetahuan semua di luar sana, Haji Hushim juga merupakan pengarah urusan Hushim Motivational and Counseling Consultancy. Maksudnya Tuan Haji ada klinik motivasi, klinik kaunseling sendiri Tuan Haji? Yang dimaklumkan terletak di Kelang, Selangor. Ya, insyaAllah. Jadi kalau bercerita berkenaan dengan pengalaman Tuan Haji, berpengalaman luas dalam bidang kaunseling dan motivasi yang pastinya. Dan yang pastinya saya dimaklumkan Tuan Haji seawal tahun 1978 dah menjadi seorang guru di Sekolah Menengah Empuan Rahimah Kelang. Ya, betul. Dan pensyarah kanan juga di Universiti Malaya. Betul Tuan Haji? Betul. Okey. Dan itu sedikit sebanyak yang kita boleh cakap berkenaan latar belakang Tuan Haji untuk kita lebih kenal siapa panel kita pada hari ini. Dan yang pastinya mungkin ada di antara anda semua di luar sana yang mungkin familiar sebenarnya dengan Tuan Haji sebab sering muncul di kaca TV dalam rancangan-rancangan TV seperti Selamat Pagi Malaysia, Assalamualaikum di TV Al-Hijrah. Dan hari ini secara langsung kita bawakan Tuan Haji secara live di Facebook ILIT KBS sendiri. Satu peluang lah untuk kita bersama-sama dengan Tuan Haji pada hari ini. Baik.
Jadi tanpa membuang masa Tuan Haji, kita balik kepada tajuk kita pada hari ini, iaitu COVID-19 menghadapi ujian dan ketenangan. Jadi kita nak tahulah daripada segi pandangan Tuan Haji sendiri dengan tajuk ini, kita tahu daripada sekarang ni pun kita dah berada di fasa yang kelima. Bermula 18 Mac hari tu kita bermula fasa 1 sehingga dah sampai ke fasa yang kelima ini, kita tahu macam-macam keadaan ataupun situasi yang berlaku dengan penerimaan masyarakat kita dalam menghadapi COVID-19 ini. Ditambah-tambah lagi kita dah nak menjelang Aidilfitri ini. Lagilah ke rasa ketenangan ataupun penerimaan nak melalui PKP ini sendiri, macam-macam penerimaan daripada masyarakat kita. Jadi saya sukalah untuk mungkin Tuan Haji boleh kongsikan konsep ataupun apa yang kita nak katakan tentang COVID-19 menghadapi ujian dengan ketenangan. Silakan Tuan Haji. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Dan selamat pagi, salam sejahtera kepada semua rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian Alhamdulillah, dan juga kepada semua peminat-peminat saya lah yang kenal dengan saya dan juga mungkin ramai klien saya Jadi sebenarnya COVID-19 ni, bila sebut COVID-19, mungkin sekarang ni kita kata dah sampai ke fasa yang kelima Betul, saya nak beritahu bahawa alhamdulillah lah, syukur pada Allah lah, sebab apa, kita dah melalui 5 fasa. Kalau dulu masa 18 Mac tu saya percaya masa tu memang kita kata mungkin kalau saya ulas dari segi sudut penerimaan masyarakat pada masa itu, kita semua mungkin kata apa ni COVID-19 masa tu kan apa ni COVID-19 dengan keadaan panik semua. Mungkin masa tu yang kita boleh tahu bahawa perkara ni kita kata satu kata-kata penyakit dan sebagainya dan datang daripada negara China pada masa tu. Jadi biasanya kita pada masa itu mungkin ada berbagai-bagai kesan, saya kata, iaitu dari segi psikologi, dari segi emosi, kemudian dari segi the belief system, sistem kepercayaan kita, dan juga ada yang kita kata gangguan dari segi jiwa kerohanian dan menghadapi stres. Bila mula sekali itu, terutama sekali, biasa kita bebas-bebas, tiba-tiba kita dah tak boleh bebas lagi dah. Nampak tu kan, tak boleh keluar, tak boleh kata orang tu untuk aktiviti biasa. Kalau saya tengok tadi di awal-awal tadi tu, maknanya ada aktiviti-aktiviti bersukan, beriadah, lepas tu berkayak, semua tu memang bila PKP ni tak boleh lagi dah. Tak boleh buat lagi dah aktiviti-aktiviti itu. Jadi ini semua saya percaya dia akan memberi kesan, iaitu kepada psikologi, emosi setiap individu. Tidak kira lah sama ada individu tu orang warga emas ataupun warga dewasa ataupun warga remaja, belia ataupun juga kanak-kanak. Lebih kesan tu saya nak beritahu ni. Kesan dia, dan dia kesan tu akan pergi maknanya daripada satu fasa ke satu fasa. Dan alhamdulillah lah, kerajaan kita bertindak cepat. Bertindak cepat, dan saya nak ucapkan tahniah lah kepada pihak kerajaan dan juga barisan depan kita yang mana kita ada tahap sekarang ni, alhamdulillah kita nampak makin berkurangan. Tahap sekarang makin berkurangan. Kalau dulu kita tengok kita kata hari-hari tu bila pengumuman tu kita takut dan sebagainya. Jadi kesan tu menyebab, sebab apa saya percaya rakyat Malaysia boleh dikatakan 98% mengikut apa yang kerajaan suruh. Maknanya kalau kita kata maknanya disiplin kendiri. Nampak tu disiplin kendiri. Jadi ini semua sangat penting dan inilah hasil daripada hari ini. Dan menyebabkan kita pada hari ini dan fasa kelima ni kita tengok penurunan dari segi kita kata jangkitan COVID-19. Ini semua kesan daripada disiplin, kesan daripada kita kata semua rakyat Malaysia yang ikut peraturan walaupun mungkin adalah sedikit tu yang tak ikut. Tetapi kebanyakannya rakyat Malaysia ikut peraturan. Dan kalau tengok betul pada 18 Mac, seterusnya fasa 1, fasa 2 tu, memang kita kata semua rakyat Malaysia duduk di rumah, tak keluar, kecuali yang terpaksa lah untuk
bekerja dan sebagainya. Jadi ini semua kesan bila kita ada disiplin ke diri dan juga apabila kita tahu mengurus diri kita. Yang penting kat sini ialah bagaimana kita nak mengurus diri kita sendiri. Jadi itu semua sebenarnya akan beri kesan kepada kita bagaimana untuk kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Memanglah pada awalnya sukar, agak sukar. Dan kadang-kadang kita rasa berlaku satu perubahan dalam kehidupan kita. Iaitu kita panggil norma-norma baru dalam kehidupan. Kalau dulu misalnya sebelum kita kata 18 Mac, sebelum COVID, mungkin rakyat Malaysia bebas untuk pergi bekerja, bebas untuk berniaga, remaja-remaja misalnya belia-belia bebas untuk bersukan, dan juga bebas untuk ke sekolah. Tiba-tiba kita tak boleh buat aktiviti itu semua sebab lebih kepada untuk mencegah. Dan inilah kesan dia. Kesan kepada psikologi, emosi yang mana saya akan kaitkan nanti dengan bagaimana kita nak berdepan dengan kita kata untuk kita menjadi kata orang sama ada kita tenang ataupun kita misalnya menjadi menggelabah ke ataupun kita jadi kata orang hilang arah dan sebagainya. Tapi sekarang ni kita nak menghadapi ujian ni dengan ketenangan COVID-19 ni. Jadi sebenarnya bagaimana kita nak menghadapi dengan ketenangan ini, ini yang penting ni. Yang kita nak bincanglah seterusnya. Kesan dia sangat ketara pada kita bermula daripada saya ingat lagi seawal pada kita dapat tahu penyebaran COVID-19 ini tersebar dalam negara kita, negara Malaysia. 18 Mac itu bermulanya Perintah Kawalan Pergerakan. Situasi pembelian panik tu paling ketara bila orang dah mula risau. Keadaan itu menyebabkan orang ketenangan itu bertukar menjadi panik. Jadi bila Tuan Haji ceritakan kesan-kesan itu bukan saja dari segi kepada individu itu sendiri, tapi dari segi psikologinya memberikan impak ataupun kesan kepada orang sekeliling. Jadi bagi macam mana Tuan Haji daripada keadaan panik itu kita nak tukarkan kepada keadaan lebih tenang. Sebab ni kita dah sampai fasa kelima, ditambah lagi kita tengok sekarang dengan menjelang Aidilfitri ini juga ada yang cuba-cuba untuk balik ke kampung sebab ialah rasa macam dengan ada kelonggaran pelaksanaan PKPB tu, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, dia ada kelonggaran sikit. So kita nak bagi tahu agar panik ini ditukarkan menjadi kepada perasaan lagi tenang dalam menghadapi COVID-19 ini. Sebenarnya bagus kita kata yang Mulyana utarakan tadi tu, bagaimana kita nak supaya panik sebab saya nak beritahu bahawa dari segi kita kata memang manusia ni kita akan berdepan dengan kita kata rasa bila kita diuji, kita akan rasa cemas, rasa takut, rasa kata orang tu berbagai-bagai perasaan. Dia ada dua lah, satu kita panggil dalam kaunseling iaitu berfikir secara rasional ataupun irrasional. Okey. Macam tu tau. Sama ada kita, kalau kita panik, maknanya kalau kita panik dalam hidup kita ni, maknanya kita sentiasa fikir irrasional ataupun negatif lah. Fikir negatif semua, tak boleh keluar, ini lah. Sebab tu mungkin mula-mula tadi tu, pada 18 Mac dan seterusnya tu, ramai orang membuat pembelian panik. Kenapa? Takut nanti beras tak ada, takut negara jadi darurat ke. Dan sekarang ni pula kita banyak sangat misalnya melalui kita kata sebab tu kita jangan terlalu percaya sangat dengan berita-berita palsu dengan media sosial pada hari ni. Sebab tu kadang-kadang percaya sangat tu. Sebenarnya tak ada pun. Kita kerajaan dah kata tak ada makanan cukup dan sebagainya. InsyaAllah. Tengok sekarang sampai ke fasa kelima ni pun cukup. Tak ada masalah. Jadi untuk menghilangkan panik tu, untuk tukar pada ketenangan, yang penting kat sini ialah kita sebenarnya bagaimana cara kita berfikir. Cara kita berfikir. Kalau kita fikir misalnya kita fikir semua ni menyebabkan kita fikir contoh kita kata self talk. Dalam kepala kita ni kita cakap dalam diri kita bahawa ini kalau macam ini susahlah. Macam ini
tak boleh keluar macam ini. Jadi kita banyak sangat berfikir negatif. Kemudian kita nak keluar misalnya mungkin tak boleh, atau macam sekarang ni misalnya ni nak balik hari raya Aidilfitri, banyak juga ni kata macam mana nak balik hari raya Aidilfitri. Selalu hari raya Aidilfitri biasanya kita akan berkumpul dengan ibu bapa kita di kampung, berkumpul dengan adik-beradik. Memanglah syahdu, memanglah sebab, saya pun sendiri pun sebab, sebab apa kita selalu berkumpul dengan ibu bapa dan sebagainya. Tiba-tiba tahun ni pula kita beraya, mungkin kalau yang bujang tu dengan kawan-kawan seorang-seorang lah, ataupun yang duduk misalnya dia kata orang tu dengan keluarga lah, dan kita rindu pada ibu bapa kita duduk kampung misalnya, mungkin dia duduk seorang-seorang, tak boleh balik. Ni ramai, saya sebagai kaunselor pun ramai yang telefon saya mengatakan bahawa dia sedih mak dia kat kampung seorang-seorang, macam mana nak buat Tuan Haji kan. Jadi sebenarnya sekarang ni kita tukar pemikiran kita. Sekarang ni pun alhamdulillah di zaman kita kata media sosial, kita ada boleh kata orang tu buat video call macam ni. Kita bercakap dengan mak kita, dengan ayah kita, dengan adik-beradik kita. Kita bercakap dan kita meluahkan perasaan kita, kasih sayang kita. Sebenarnya tak susah. Jadi kat sini pun kita sebenarnya banyak bergantung kepada bagaimana cara kita berfikir. Dan yang kedua ialah dipanggil iaitu the belief system. Sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan ni maknanya kita percaya bahawa ujian COVID-19 ni ada dia punya hikmah. Ada baik dia. Saya ambil contoh. Bila berlaku saja COVID-19 ni, kita lihat mungkin saya percaya mungkin kaki tangan dia dan teman yang bekerja semua dapat duduk rumah. Kan? Dapat duduk rumah. Dulu mungkin kita suami isteri mungkin dah jumpa malam je. Jumpa hari Sabtu, hari Minggu. Dengan anak-anak pun kita tak berkenal sangat anak kita. Tapi dengan COVID-19 ni, masa kita banyak. Jadi, ibu bapa ambil peluang untuk kenal anak kita. Along macam mana, Angah macam mana, ni anak nombor 3 ni Abang Cik macam mana. Kan Pak Cu macam mana, Ucu macam mana. Jadi ini cara kita, mana-mana tadi kita lebih kenal anak kita. Jadi sebenarnya kita sebagai ibu bapa, kita akan jadi kata orang tu jiwa kita lebih tenang bila melihat anak kita sendiri, dan kita boleh berkomunikasi dengan anak-anak. Dan begitu juga dengan suami isteri. Kita lebih kenal lagi pasangan kita. Duduk rumah lama-lama ni, memanglah ada juga yang call saya, Haji, duduk rumah lama ni, hari pertama okey lagi, kedua okey lagi, seminggu okey lagi. Lama-lama apa benda nak bercakap, Haji? Ini masalah tu. Jadi sebenarnya kita kena kreatif. Satu lagi kita kena inovatif dan juga kreatif. Dalam ketenangan ni kena banyak kata orang tu kreativiti. Bawa kata orang tu banyak aktiviti-aktiviti yang kreatif tu dalam kehidupan kita. Mungkin bagi saya beri contoh lah, bagi pekerja kan, tak pergi pejabat dan sebagainya, tapi duduk di rumah, tapi kita boleh misalnya bekerja di rumah. Dan kita misalnya boleh misalnya berhubung melalui video macam ni dengan kawan kita, staf kita, dengan ketua kita. Jadi sebenarnya ini juga akan membawa ketenangan. Sebab apa? Kita selalu, manusia ini adalah masyarakat yang bersosial. Ada orang kadang-kadang memang dia suka datang pejabat, datang kerja. Sebab apa? Jumpa kawan-kawan. Kat rumah jumpa suami, jumpa isteri, jumpa anak-anak. Tapi kita nak, bila jumpa kawan-kawan tu rasa tenang. Kan? Tapi bila balik rumah pun rasa tenang juga tengok pasangan kita. Jadi kat sini yang penting ialah bagaimana cara kita berfikir. Jadi kita jangan kita kata kita panik ke, ataupun dia panik, stres, ketegangan dan sebagainya ini banyak bergantung kepada diri kita. Bagaimana cara kita berfikir dan bagaimana cara kita menerima COVID-19 ni. Kadang-kadang kita kata orang tu bila COVID-19 ni kita rasa ini banyak fikir negatif. Bila kita banyak fikir negatif, kita tak tenang. Kita akan stres. Tekanan tu akan naik. Akan naiklah fikir negatif semua kan. Jadi kita akan naik dan kita akan selalu kata orang tu mendesak diri kita. Dan mungkin juga kita akan kata orang selalu nak bergaduh lah dengan pasangan kita.
Sebab bila bercakap aja masing-masing berbeza pendapat. Jadi dalam kita kata COVID-19 ni, kita hendaklah sentiasa kata orang tu kita tengok yang positif. Jadi kalau itu positif, baru kita akan beri ketenangan, insya-Allah. Tuan Haji beri pandangan bagaimana kita nak menukarkan panik tadi tu pada ketenangan adalah berbalik pada diri kita sendiri. Itu dari macam mana cara kita berfikir. Maksudnya kita yang tentukan sendiri sama ada kita nak menerima COVID-19 ini, keadaan ini, perintah kawalan pergerakan ini secara positif ataupun secara negatif melalui cara pemikiran yang rasional ataupun irrasional. Jadi saya tertarik dengan cerita Tuan Haji tadi berkenaan dengan situasi sekarang yang mungkin dekat dengan kami, iaitu yang bekerja daripada rumah, work from home. Jadi situasi ini sebenarnya menyebabkan mungkin Tuan Haji boleh kongsi pengalaman Tuan Haji berdepan dengan klien-klien yang berjumpa apabila situasi work from home ini sebenarnya bila kita berdepan dengan situasi ataupun environment kerja yang berbeza daripada pejabat dan dibawa ke rumah, sebenarnya sedikit sebanyak ada tekanan sampingan Tuan Haji. Terutamanya mungkin golongan ibu yang dekat rumah ada anak dan dalam masa yang sama juga nak berikan komitmen kerja yang diberikan oleh majikan dan sebagainya. Jadi bagaimana Tuan Haji? Mungkin kita boleh fokus kepada keadaan nak menghadapi dengan tenang, bekerja macam biasa walaupun environment yang berbeza. Itu memang saya banyak juga menerima kes-kes itulah. Maknanya memanglah situasi yang berbeza. Kalau kita tengok, kalau kita kerja di pejabat, mungkin kita tidak ada, kata orang tu, masa kita tu kalau 8 jam tu 8 jam lah kita mungkin fokus pada kerja. Tapi bila duduk di rumah ni, maklumlah, mungkin kita masuk kata kerja 8.30 ke pukul 8 ke apa, tapi mungkin pada masa tu anak kita contoh misalnya datang, mama nak minum susu lah, nak makan lah, nak apa kan jadi kita mungkin kalau yang tak ada pembantu rumah dan sebagainya, kemungkinan kena melayanlah anak tu sebab kita kat rumah kan begitu juga dengan suami ataupun isteri nak melayan suami lagi. Jadi kat sinilah perlunya ada kita kata yang penting ini di sini ialah kita ada integriti. Mana kita kerja di rumah pun dia tetap juga dia punya kualiti kerja tu samalah seperti kita bekerja di pejabat. Tidak ada masalah. Saya percaya kaki tangan semua dan semua staff akan bekerja betul-betul mengikut kita kata SOP lah yang letakkan tu dan mengikut integriti tadi. Jadi yang penting kat sini memanglah ada gangguan-gangguan tu. Tak samalah. Terutama bagi ibu-ibu macam kata Mulyana tadi bagi ibu-ibu. Kadang-kadang anak-anak ni maklum sajalah. Kalau anak ramai pula kan, nak buat kerja dan sebagainya. Yang ni minta nasi, yang ni minta air, yang ni nak susu, yang ni menjerit, yang ni abang kacau. Lepas tu mungkin mak tengah buka komputer, dia pun nak main game pula masa tu. Dia pun nak main pula ini. Jadi kat sini kita nampak banyak gangguan-gangguan. Dekat sinilah bagaimana seorang pekerja tu dia nak fokus. Yang penting ialah fokus. Mungkin masa bekerja tu pendek tetapi berkualiti. Yang penting kita jaga kualiti kerja kita tu yang mana yang telah diarahkan oleh ketua jabatan kita atau mengikut SOP dan sebagainya itu. Jadi yang kat sinilah mana kita fokus. Lepas tu yang penting ialah disiplin kendiri. Maknanya kita buat kerja walaupun kita tidak ada pemantauan kita memantau diri kita sendiri. Mungkin tak, kalau kat pejabat ada orang pantau kita, ada orang tengok kita, Tapi kalau di rumah ni kita sendiri mendisiplinkan diri kita. Ini maksud saya tadi, maknanya pekerja yang berintegriti. Tapi kita rasa seronok. Yang penting dalam kerja ni saya nak beritahu ialah kita rasa seronok. Walaupun duduk kerja kat rumah pun kita rasa seronok. Mungkin selama ni kita tempuh dengan jam, kita tempuh dengan keluar awal pagi dan sebagainya. Tapi kalau di rumah sendiri kita bekerja, maknanya tak ada jam, tak ada keluar awal pagi dan sebagainya, tapi ketepatan masa. Dan kita tetap dalam keadaan ni kita kata kita buat kerja yang berkualiti.
dan juga kita akan siapkan kerja kita. Maknanya mungkinlah kita lari-lari lah, kejap-kejap lari anak nak itu nak itu, tapi buat balik. Yang ini yang penting yang dimaksudkan ialah bagaimana kita nak supaya kita buat kerja dalam kata orang tu ketenangan, dan kita juga dalam keadaan kita membuat satu kerja yang berkualiti tadi. Jadi kat sini juga banyak bergantung kepada diri kita. Dan kita melihat kerja tu sebagai suatu amanah, satu yang seronok. Jadi benda ni sebenarnya dia tidak akan memberi kepada stres. Ada juga cakap, Haji saya stres lah kat rumah ni buat kerja. Anak saya 5 orang, kecil-kecil pula tu. Dah lah bising. Lepas tu tarik apa ni laptop, tarik itu wire dah putus, dah tak ada apa benda. Kadang saya geram juga, saya nak lepuk je dia. Jadi tu ada call saya tu, macam mana nak buat ni. Jadi saya beritahu bahawa kita masa tu memanglah kalau anak-anak kecil ni, maka kita kena layan kanak-kanak ni juga. Kita tak boleh kata kita kurung dalam bilik ke, atau kita kurung dalam bilik kan. Anak-anak akan ketuk pintu. Dia tahu mak dia dalam bilik kan. Jadi dan bagi suami isteri pula, misalnya tim suami pun kerja juga kat rumah. Jadi sama-sama tu kita mana mendisiplinkan diri kita, dan yang penting kita kata orang tu dalam keadaan kita berfikiran secara rasional tadi yang maksud saya tu. Maknanya kita selalu fikir positif. Dia satu je, yang penting ialah kita selalu berfikiran positif. Sebab apa? Berfikiran positif ni dia boleh menyebabkan kita tenang. Maknanya tenang bukan apa tu? Kita susah nak marah. Dalam Islam tu maknanya kita banyak istighfar, banyak kata orang kita berzikir, macam tu kan. Jadi kita kata orang tu dalam keadaan ni kita rasa tak apa, aku buat kerja kat rumah ni. Saya percaya lama kita duduk buat kerja kat rumah ni, hampir 2 bulan dah kita buat kerja kat rumah, betul dan saya percaya, dan sekarang pun ada juga pergi bekerja pun secara bergilir-gilir. Bukan semua boleh pergi sebab kita masih lagi penjarakan sosial tu. Kat pejabat pun mungkin tak boleh lagi duduk dekat-dekat dengan staf-staf yang lain. Jadi masih lagi ada staf yang bekerja di rumah. Yang kat sinilah kita kena kata orang tu melihat bahawa kita yang kerja di rumah ni seolah-olah macam kita kerja di pejabat juga. Dan yang penting kat sini ialah integriti kita. Integriti kita, ketepatan masa, amanah, jujur, semua tu. Sebab kita nak supaya kita menjadi seorang pekerja yang cemerlang. Itu penting untuk kita kata orang tu, bila buat kerja tu kita betul buat kerja, dan kita kata orang tu rasa puas walaupun duduk di rumah. Nampak tu. Sebenarnya ketenangan ni sebenarnya datang daripada diri kita sendiri, dan kita bila berlaku misalnya ketegangan dan sebagainya itu, maka kita cepat-cepat mengatasi masalah ketegangan itu dengan cara rasional tadi, dengan cara berfikir secara positif tadi. Itu pandangan saya ni, insyaAllah. Tuan Haji, betul lah. Kalau kita lihat secara keseluruhannya, makna kata apa-apa sahaja nak mencapai rasa ketenangan itu adalah balik pada diri sendiri. Bagaimana cara kita berfikir, dan mengambil contoh bekerja daripada rumah ini adalah dengan cara kita fokus dan kita jaga kualiti disiplin kita sama macam mana kita bekerja di pejabat, walaupun dalam kita bekerja di rumah, dan kita jadikan kerja kita itu masih lagi sebagai satu amanah, dan kita jaga integriti kita dan jadikan kerja itu sebagai sesuatu yang seronok. Barulah kiranya ketenangan itu lahir walaupun kita bekerja daripada rumah. Sebab kalau diikutkan daripada fasa 1 sehingga ke fasa yang kelima, kita tetap juga menjalankan arahan ataupun kerja-kerja yang diamanahkan oleh majikan kita, walaupun dalam satu norma baru, satu cara ataupun pendekatan yang baru. Jadi sambil-sambil kita live ni Tuan Haji, suka untuk saya bagi tahulah kepada semua yang bersama-sama dengan kita pada hari ini, dalam mungkin ada yang baru Tuan Haji, baru bersama kita setelah dalam hampir setengah jam kita bersiaran dengan tajuk kita pada hari ini, COVID-19 menghadapi ujian dengan ketenangan, bersama dengan panel kita Tuan Haji Hushim, Haji Saleh. Jadi kepada anda di luar sana yang mungkin ada soalan
ataupun ada benda-benda perkara yang nak dikongsikan dalam sesi kita ini, bolehlah bertanya dengan di ruangan komen dan saya akan bacakan. Saya akan bacakan untuk Tuan Haji respon ataupun mungkin sharing, kongsikan apa tips-tips yang boleh dilakukan dalam kita menghadapi COVID-19 ini dengan tenang. Jadi Tuan Haji, kita teruskan. Kalau dah melihat kepada situasi bekerja pada rumah, mungkin itu satu situasi. Satu situasi lagi saya melihat apabila adik-adik kita yang bersekolah ni. Adik-adik kita yang bersekolah duduk di rumah, walaupun mereka ini peringkat umur yang kecil, peringkat umur yang orang kata mungkin ada seronoknya pada awalnya mereka sebab tak perlu pergi sekolah, tapi sehingga ke penghujung ini mungkin dah sampai ke fasa kelima ni dah ada rasa tekanan, tak boleh nak keluar rumah, duduk rumah pula. Diorang ni setahu saya hari-hari memang akan ada tugasan sekolah. Jadi macam mana pula ibu bapa nak menghadapi kanak-kanak ataupun anak-anak mereka ini yang terpaksa berdepan tak dapat jumpa kawan-kawan tapi nak kena laksanakan tugasan mereka tu. Silakan Tuan Haji. Bagus Mulyana. Soalan ni memang bagus lah. Sebab apa? Kanak-kanak biasalah, kanak-kanak dan juga awal remaja ke apa, memang kita kata dia hyperaktif. Budak-budak ni dia hyperaktif, dia bergerak. Biasa kalau kat sekolah tu, dia kenapa budak-budak suka pergi sekolah? Sebab ada kawan. Boleh kata orang berlari sana, berlari sini. Memang kalau anak-anak ni, kalau umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, dan 11, 12, 13 ni, sampai 15 tahun tu, awal remaja ni, dan awal kanak-kanak, mereka, kanak-kanak ni lebih suka kata orang kepada aktiviti. Jadi bila aktiviti-aktiviti itu menyebabkan bila berlaku COVID, mereka terpaksa kata orang tu PKP ni, jadi mereka rasa, anak-anak ni rasa apa tau, rasa terkongkong. Rasa tak boleh nak melepaskan dia punya tenaga dan sebagainya. Dekat sinilah saya nak bagi tips sikit kepada ibu bapa yang saya kasih sekalian bahawa tak susah sebenarnya ada ayah-ayah dan ibu. Jangan pula alamak macam mana ni, bilalah sekolah nak buka tu bilalah sekolah nak buka tu ramai tu, bila sekolah nak buka. Sebab tu kan sebenarnya bila kita dengan anak-anak ni sebab itulah macam alhamdulillah lah sekarang ni kat sekolah pun cikgu-cikgu ada mengajar secara online, ada. Walaupun ada juga ibu bapa yang tak mampu menyediakan mungkin kita kata dari segi laptop dan sebagainya tapi cikgu-cikgu ni sangat kreatif. Cikgu-cikgu di Malaysia lah. Dan saya lihat kalau misalnya kita sebagai ibu bapa, anak-anak kita ni maknanya kita kena ada aktiviti tu. Mungkin bangun pagi tu apa aktiviti nak buat. Mungkin kita pun maknanya sama-sama pagi mungkin kita bersenam ke, buat riadah ke, ataupun dalam rumah bersama-sama. Jadi ibu bapa kena ada aktiviti. Mungkin sebelum tu subuh tu kita solat subuh berjemaah ke, atau bagi kuliah subuh sikit ke, bagi tazkirah sikit ke. Jadi aktiviti tu ada je tu. Lepas tu biasanya anak-anak ni lepas daripada subuh dan sebagainya mereka dah pergi sekolah. Tapi sekarang ni mereka tak pergi sekolah, duduk rumah. Jadi bila duduk rumah ni memanglah banyak cakap dengan saya apa, anak saya kuat makan tu je. Makan. Kanak-kanak memang suka makan. Jadi ibu bapa nak kena kata orang tu, terutama ibu lah, penat sikit lah. Kena siapkan makan. Kejap nak makan. Ya? Jadi budak-budak ni suka makan. Dan lepas makan, lepas tu dia orang tanya nak main apa. So mungkin ibu bapa kena adakan aktiviti. Contoh misalnya kalau cikgu mengajar online, okey. Tapi kalau tak ada, ibu bapa kena ada aktiviti. Kena buat aktiviti contoh misalnya dengan anak-anak dan sebagainya. Sama ada ibu bapa boleh ajar dari segi subjek-subjek tertentu pada anak-anak. Dan juga mungkin ibu bapa boleh misalnya kalau yang kecil-kecil lagi tu dia suka apa, melukis ke, main game ke, kita boleh main game lah. Biasa kanak-kanak dia nak main dan sebagainya. Dan bagi yang awal remaja, biasanya mereka mungkin dah ada, saya tengoklah macam cucu saya ada 15 cucu. Jadi cucu-cucu saya ni banyak kata Toki, dia panggil saya Toki, Atuk. Jadi ni ada kelas
online. Macam tu tahu. Hmm. Ini cikgu-cikgu ajar online. Jadi yang ini, yang umur 13, 14, 15, 16 ni mereka ada kelas online. Jadi yang bawah ni, umur 12 ke bawah, mereka pun ada kelas online juga. Jadi di sinilah kreativiti. Kreativiti ibu bapa, bagaimana kita nak kata orang tu supaya anak-anak ni. Satu lagi, dengan saya percaya COVID-19 juga mengeratkan lagi kasih sayang. Kasih sayang antara kita dengan anak-anak kita. Jadi kita Alhamdulillah. kenal. Satu lagi, saya selalu buat kaunseling, saya kata peluk selalu. Dakap selalu anak kita. Inilah masa kita peluk dia. Dakap dia. Dengan anak-anak ni. Kemudian kita duduk cakap, bertentangan mata. Kita boleh kenal setiap karakter anak kita. Jadi itu pun aktiviti juga. Maknanya ibu bapa nak kena kreatif. Ibu bapa tak boleh duduk diam, senyap. Tak boleh. Ibu bapa tak boleh introvert. Dia kena extrovert. Kena banyak cakap, cerita. Masa ni lah mungkin kita korek lah buku-buku dalam rumah apa tu untuk kita baca, untuk kita bercerita dengan anak-anak. Ataupun kalau bulan Ramadan ni kita boleh tadabbur Quran bersama dengan anak-anak kita. Boleh lah. Jadi banyak aktiviti yang kita boleh buat. Sebab anak-anak dia tak boleh kata orang tu tidak ada aktiviti. Dia bosan, cepat bosan. Cepat boring. Ramai cakap dengan saya apa? Boring lah. Wah, budak sekarang pandai main boring je. Jadi sebenarnya, kita sebenarnya macam mana tak nak bagi dia bosan dan boring tu, maka kita ibu bapa kena ada aktiviti. Memanglah penat sikit. Lepas tu saya percaya ibu bapa yang mendengar ni pun ada banyak ni persoalan untuk dikemukakan bagaimana nak berdepan dengan kerenah anak-anak ni. Betul Puan InsyaAllah. Betul Tuan Haji. Itulah. Jadi kalau kita lihat memang balik pada ibu bapa itulah sendiri bagaimana dia kena kreatif, dia kena pelbagaikan aktiviti bersama dengan anak-anak mereka di rumah. Jadi sebab kita tahu bukan kita je yang menghadapi tekanan tu. Kerana anak-anak sendiri pun mungkin menghadapi tekanan mereka sendiri sebab ialah keadaan baru untuk mereka apabila terpaksa berada di rumah dalam tempoh masa yang lama. Baik Tuan Haji. Jadi untuk yang seterusnya saya bacakan ada 2 soalan dulu daripada penonton kita, daripada pendengar kita. Saya bacakan soalan yang daripada Puan Rohaya Samika yang bertanya, kalau kita bekerja daripada rumah, macam mana kita nak pastikan rezeki yang kita dapat tu berkah sedangkan kerja rumah tu kita buat menyambil menguruskan kerja-kerja di rumah. Itu soalan yang pertama ya Tuan Haji. Soalan yang kedua, jadi Tuan Haji nanti boleh jawab sekali 2 lah. Jadi soalan yang kedua daripada Cik Man Omar yang bertanya tentang bila sedikit kelonggaran telah diberi pada fasa 5 PKPB ini, sudah ada yang tak alert soal penjarakan sosial, ada yang tak pakai face mask dan lainnya. Bagaimana pandangan Tuan Haji? Kadang-kadang hati jadi was-was dan tidak tenang. Apa pesanan Tuan Haji pada masyarakat dan komuniti yang terbaik? Silakan Tuan Haji. Terima kasih. Dua-dua soalan yang cukup bagus, cukup baik pada hari ini untuk kita semualah. Soalan pertama, maknanya kita kata macam mana kita nak supaya kerja kita tu mendapat rezeki yang berkat. InsyaAllah kita beritahu tadi. Kalau walaupun kita kerja di rumah, tapi kita maknanya kita menjaga integriti tadi. Amanah tadi. Memanglah kadang kita lari sekejap sana, lari sini, lari sana kan. Mungkin kalau dekat office tu mungkin masa rehat je kita pergi minum, lepas tu kita balik-balik ke office tapi kalau kat rumah ni kemungkinan banyak kalilah kita terpaksa pergi dapur, pergi sana, anak menangis nama. Jadi puan tanya tadi tu, bagaimana kita nak menentukan bahawa rezeki kita tu berkat. Okey, keberkatan. Sebab kerja ni sebenarnya sebagai ibadah. Dalam Islam, kerja ni dapat pahala sebenarnya. Dia ibadah dalam Islam bukan saja solat, bukan saja puasa, bukan saja kita sedekah, tetapi kerja. Sebab rezeki ni, Rasulullah SAW bersabda, punca rezeki tu daripada mana. Jadi betul, bagus soalan puan tadi untuk kita semua, supaya rezeki kita tu berkat. Untuk kita makan diri kita sendiri, untuk bagi pasangan kita, anak-anak kita dan juga untuk bagi bapa kita. Jadi yang penting kat sini ialah kita maknanya pandai mengurus masa tadi dan kita maknanya bagaimana kita nak mengikut jadual kita tu betul-betul. Mana kita kena cover lah. Mungkin siang kita dah buat kerja mungkin 8 jam tapi kita buat kerja mungkin
terkira-kira agak-agak dalam 4 jam ni lah. 5 jam, ada 3 jam lagi. Jadi 3 jam lagi tu mungkin kita boleh cover malam hari. Malam kita buat balik. Mungkin tak 3 jam pun, mungkin 1 jam, tapi kualiti tu sama seperti 3 jam. Jadi kita rasa puas hatilah. Oh, ni aku buat kerja ni betul-betul. Sebab ini pun banyak bergantung juga kepada kita punya integriti diri kita. Sebenarnya bukan saja kerja di rumah, kadang di pejabat pun saya banyak buat kaunseling pekerja-pekerja kan dan sebagainya. Kadang di pejabat pun ada juga pekerja yang suka hilang, cakap hilang. Saya buat khusus tu untuk pekerja-pekerja yang selalu hilang. Betul Walaupun kat pejabat tapi dia hilang. Cakap apa tu hilang? Pekerja yang tak dapat dikesan. Nampak tu Ataupun pekerja-pekerja yang kita kata kerja dia main-main. Dia nak clear overtime je. Pun tengok. Kalau duduk di pejabat pun, walau macam mana, bagilah 10 jam ke, bagi berapa jam pun, tapi keberkatan tak ada. Tapi kalau duduk di rumah ni, kita maknanya, dia sekarang ni yang penting ialah bagaimana kita seorang yang mempunyai, kita kata amanah tadi tu. Amanah, jujur, integriti. Memanglah kadang-kadang bos kita tak nampak kita, ketua kita tak nampak, lagi pula kat rumah, siapa nampak tu nak bangun, nak buat kerja pukul 11 ke, bila orang tanya, misalnya bos tanya, dah buat kerja? Dah bos, daripada pukul 8 tadi dah buat kerja. Siapa nampak? Betul Tapi yang inilah maknanya, kita, the belief system. Ini kita kata sistem kepercayaan. Dalam Islam kata iman kita bahawa aku nak rezeki yang halal. Jadi, bila macam tu, sebenarnya kerja ni, kita berada di mana-mana sekalipun, bila kita seorang yang ada iman, kita takut dengan Allah, kita nak rezeki yang halal, insya-Allah kita akan buat kerja dengan ikhlas, dengan jujur, ikut betul-betul SOP tu, insya-Allah. Sebab bukan setiap waktu kita akan dipantau oleh ketua kita. Tetapi Allah melihat kita setiap saat. Itu kita kalau ada kepercayaan itu, kepercayaan. Dalam teori kaunseling dia panggil belief system. Islam panggil ialah iman. Mana kita percaya, oh ini aku sebenarnya, kalau aku misalnya aku tak buat ni kan, macam mana rezeki aku dapat? Aku dapat gaji ribu-ribu sebulan, tapi aku buat kerja dalam ni aku 2 jam aja. Macam mana ni kan? Tapi ada orang juga yang dia rasa tak salah. Selamba dek je. Dia dah tahu je. Ini semua saya nak beritahu tuan-tuan, bila macam ni sebab tu tak tenang. Rasa bersalah, rasa berdosa, rasa tak tenang lah. Dia bila, minta maaf saya kaunselor, saya dah buat kerja ni lebih kurang 30 tahun lebih di klinik saya, macam-macam kes saya buat. Ramai orang jumpa saya, Haji saya tak tenang. Malam tak boleh tidur. Ramai sekarang orang malam tak boleh tidur. Penyakit insomnia. Tak boleh tidur malam. Tuan-tuan sebab ni, kita banyak buat silap. Banyak kita tak jujur, tak amanah dengan diri kita, dengan majikan kita, dengan ketua kita. Sebab tu kan, kita tak amanah, tak jujur. Jadi ini saya nak beritahu, nak dapat rezeki yang berkat ni, kita mesti amanah. Sebab tu yang penting tu integriti tadi tu. Sebab tu di pejabat-pejabat ada jabatan integriti. Untuk memantau dan sebagainya. Jadi kalau nak ketenangan tu, kita kena amanah, kena jujur, buat kerja tu dengan betul-betul kita ikhlas daripada hati kita, kena dapat rezeki yang halal. Walaupun dalam PKP. Okey, itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua daripada Cik Ma ni, Cik Ma Umar ni, mana bagaimana kita tengok sekarang ni, Cik Ma kata kalau masa PKP 1, 2 dan 3 tu ramai yang kita kata mengikut aturan SOP, maknanya penjarakan sosial dan sebagainya. Memang betul. Sekarang ni kita tengok ramai dah mula kita kata penjarakan sosial dan sebagainya, dan mungkin ada yang dah melanggar lah. Walaupun mungkin sekarang sekatan-sekatan jalan, poli-poli, tentera ke. Tapi yang kat sini yang penting ialah disiplin diri kita. Jadi kepada masyarakat lah di luar sana. Walaupun mungkin tidak ada pemantauan dan sebagainya, kita kena mendisiplinkan diri kita sendiri. Contoh misalnya kita pakai mask, lepas tu kita misalnya basuh tangan kita. Dia sebenarnya kita disiplinkan diri. Dan saya tengok kat sini sekarang kalau kita nak pergi ke kedai, supermarket ke apa ke, di pejabat dan sebagainya pun, semua ada kita kata ada penjarakan sosial. Jadi
yang penting kat sini saya menyerulah kepada semua kita masyarakat semua supaya COVID-19 ni cepat selesai, dan bila cepat selesai ni insya-Allah lah ini pun dengan izin Allah. Jadi banyaklah kita punya kita kata aktiviti-aktiviti yang sekarang ni terhenti dapat dilaksanakan. Sekarang kalau misalnya kita tidak ada disiplin kendiri dan juga kita tidak mengikut SOP yang ditentukan oleh pihak KKM dan kerajaan, kita bimbang dan takut nanti kena PKP pula lagi, sambung lagi. Maka timbullah masalah, anak-anak kita tak boleh sekolah lagi, budak universiti tak boleh sekolah lagi, tuan-tuan nak kerja pun daripada rumah lagi. Lepas tu perniagaan kita pun, ekonomi dan sebagainya, banyak kesan tu. Dan kesan sosial, kita boleh tengok lagi mak bapak kita. Jadi, jangan penting diri sendiri. Ini nasihat saya. Mana kalau kita nak keluar, ikut. Kalau kerajaan kata boleh keluar berdua. Kalau misalnya seorang, tutup mulut tu. Lepas tu ada disiplin. Tak salah lah macam tu. Yang penting ialah kita kena menghormati hak-hak orang lain juga. Jangan kita ego, jangan kita sombong, jangan kita misalnya rasa tak ada apa-apalah ni semua. Jangan kita ikut. Bagi pihak KKM dah buat peraturan-peraturan ni, mereka dah tahu dan mereka semua itu bidang kepakaran mereka. Kita rakyat biasanya ikut saja, insya-Allah kita semua, makna COVID-19 ni akan cepat tamat dan selesai dan menyebabkan dengan sendiri keadaan balik kepada normal, dan kita akan insya-Allah lah ketenangan tu akan datang kepada kita apabila kita sudah mula kata orang tu pulih daripada COVID-19, insya-Allah. Allah Tuan Haji, kita sama-samalah berdoa agar PKP fasa yang kelima ini merupakan fasa yang terakhir dalam kita menghadapi COVID-19 ini, insya-Allah. Jadi bagi saya, kalau kita lihat pun daripada secara keseluruhannya, benda ini COVID-19, penyebaran wabak COVID-19 ini berlaku dalam tempoh masa ada dalam tempoh bulan Ramadan ini. Jadi kita boleh mengambil benda ini sebagai satu hikmah. Ada hikmah di sebalik kejadian ini, sebab daripada situlah kita boleh muhasabah diri kita apabila banyak kebiasaan yang kita lakukan, kita tak dapat nak lakukan. Banyak benda yang kita rasa macam kita boleh lakukan sebelum ini, dan disebabkan keadaan COVID-19 ini kita tak boleh nak lakukan. Jadi banyak sebenarnya hikmah yang kita boleh ambil daripada situasi COVID-19 ini, dan untuk menghadapinya dengan ketenangan macam Tuan Haji katakan tadi adalah disiplin diri kita sendiri sebenarnya. Untuk bersama dengan masyarakat sekali, walaupun kita kena tahu yang bahawa kita hidup bermasyarakat. So bila dekat luar sana, kita ikutlah SOP ataupun peraturan-peraturan saranan yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan, sebab kita tahu mereka yang berada di luar sana, frontliner dekat luar sana, memerlukan bantuan daripada kita sendiri juga untuk patuh dan disiplin kepada apa yang disarankan oleh pihak kerajaan sendiri. Jadi Tuan Haji, mungkin Tuan Haji sendiri boleh melihat keadaan ini ataupun harapan Tuan Haji kepada semua rakyat Malaysia dalam menghadapi dan mematuhi PKP ini selagi belum selesai, dan ditambah lagi dalam suasana kita nak menyambut Aidilfitri ini. Jadi saya rasa mungkin perlu daripada Tuan Haji sendiri sebagai seorang yang pakar dalam bidang motivasi ini, ada kata-kata yang boleh memberikan semangat kepada kami semua ataupun pendengar di luar sana, agar sebab kita tak tahu sampai bila akan berakhir COVID-19 ini. Jadi dalam tempoh kita nak melihat kepada berakhirnya COVID-19 ini, apa harapan ataupun saranan daripada Tuan Haji sendiri? Okey, terima kasih Puan. Jadi pada pandangan saya, seperti saya beritahu tadi, bahawa COVID-19 ni kita tak tahu bila penghujung. Tapi sebenarnya kita lihat kita dah sampai kepada fasa yang kelima, dan kita lihat suasana pun dah mula dan juga ramai yang kata orang tu mengikut disiplin. Sebenarnya rakyat Malaysia ni alhamdulillah lah, saya tengok antara rakyat Malaysia ramai yang berdisiplin.
Abang saya pun kadang-kadang keluar juga dan sebagainya, saya tengok ramai yang ikut peraturan yang ditukar oleh kerajaan. Mungkin yang tak ikut tu mungkin 1% macam tu. Jadi kalau boleh kita nak sama-sama kita bekerjasama. Saya menyerulah kepada semua rakyat Malaysia supaya kita bekerjasama, kita kata orang tu bersama-sama untuk memeteras ini dengan cara ialah kita banyakkan kita kata duduk di rumah, kalau perlu keluar, kalau tak perlu duduk di rumah dengan keluarga. Nampak tu? Dan kita kena mendisiplinkan diri kita. Dan yang penting kat sini juga, nak sambut hari raya, memanglah mungkin sejarah lah dalam hari raya kita Aidilfitri tahun ni, bahawa kita mungkin boleh ziarah seperti kata kerajaan, bahawa kita sebenarnya boleh ziarah tapi dalam keadaan kita kata terhad, tak boleh ramai-ramai. Jadi ini semua sebenarnya kita boleh mendisiplinkan diri kita untuk sambut Aidilfitri, dan memanglah kita akan rasa sedih sebab terutama nanti bila dengar lagu Aidilfitri, lalu tak balik kampung pula tu, memanglah rasa sebab bila dengar lagu hari raya. Jadi kita tak boleh balik, tetapi saya berpendapat bahawa kita rakyat Malaysia ada kemudahan. Ni kita ada macam video call macam ni, kita boleh bercakap dengan mak kita, dengan ayah kita, adik-beradik kita, saudara mara kita di kampung halaman, bahawa kita mungkin suasana hari raya yang berbeza pada tahun ini. Tak samalah macam dulu balik ke kampung dan sebagainya, tapi tahun ni kita suasana yang berbeza, dan ini yang kita perlu kata orang tu menerima kenyataan, realiti, bahawa kita beraya tahun ni maknanya dalam suasana yang baru, dalam keadaan yang kita kata tak boleh misalnya kata mengunjungi, tapi kita boleh ada limitasi lah, mencari pertama tu 20 orang ke dan sebagainya, seperti yang dinyatakan oleh pihak kerajaan. Jadi kepada semua kita, memanglah kita rasa sedih, kita rasa sebab dengar hari raya tu, memang kita rasa sebab. Saya sendiri pun sebab sebenarnya, cerita banyak-banyak ni boleh menangis ni. Sebab apa? Kita maknanya nak balik kampung dan sebagainya kan. Tapi sebenarnya kita berfikir secara positif dan kita nak supaya kita tak nak kita terlalu fikir sangat, jadi kita nanti stres. Jadi kita nak tenang, kita ambil kata orang tu yang positif. Walaupun kita tak balik kampung, tapi hari ni mudah, kita ada video call, kita ada kata orang tu telefon, boleh bercakap. Jadi sebenarnya pada saya kita situasi ataupun suasana yang berbeza sambutan hari raya pada tahun ini, insya-Allah kalau kita ada disiplin dan sebagainya, insya-Allah lah, mana tahun depan kita boleh sambut hari raya macam biasa baliklah, insya-Allah. Jadi yang penting kat sini nasihat saya ialah ikutlah apa yang kerajaan tentukan, KKM tentukan, kita ikut. Jangan langgar peraturan. Jangan langgar kata orang tu PKP dan sebagainya ini, supaya COVID-19 ni dapat tamat cepat dan kita balik kepada keadaan normal balik, dan situasi yang kata-kata negara kita akan kata orang berada dalam keadaan selamat daripada COVID-19. Dan insya-Allah kita sama-sama berdoa lah. Malam ni malam 27 Ramadan. InsyaAllah kita sama-sama berdoa kepada Allah, semoga negara kita ni COVID-19 dapat ditamatkan. Dengan doa rakyat Malaysia, mungkin antara doa-doa kita ni Allah terima. Malam ni malam 27 Ramadan, besok 27, 28, 29, tak berapa hari lagi dah kita akan sambut Hari Raya Aidilfitri, insyaAllah. Jadi pada saya yang penting ialah kita mengikut peraturan dan kita ikut apa sebenarnya yang telah ditentukan oleh pihak kerajaan. InsyaAllah kita akan selamat dan kita akan kata orang tu, mungkin PKP yang kelima ni, lepas ni mungkin kita harap tak ada lagi lah. Kita bebas lah daripada COVID-19. Terima kasih. Okey, itulah Tuan Haji, insya-Allah kita mengharapkan apa sambutan Aidilfitri kita bukan kalau
walaupun dalam keadaan ataupun situasi yang baru, tapi kita masih boleh meraihkan kemenangan kita selama sebulan telah menjalankan ibadah puasa dan harapan kita agar semua masih mematuhi segala peraturan ataupun saranan yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Jadi Tuan Haji, sebelum kita tutup, saya rasa boleh lagi Tuan Haji, saya bacakan ada 2 soalan lagi daripada kita punya pendengar atau penonton. Boleh Tuan Haji? Jadi soalan yang pertama daripada Puan Fauziah Muhammad Noor. Betul, setuju. Ketenangan penting dan hanya boleh diperolehi dengan amanah dan integriti. Namun begitu, bagaimana dengan pandangan pihak lain? Soalan dia, Tuan Haji, apakah tips atau kaedah untuk tenangkan hati bagi menghadapi pandangan atau pendapat orang lain yang memandang pekerja, terutamanya penjawat awam, seolah-olah hanya membawa pembaziran kepada negara? Dibayar gaji penuh tapi kerja hanya dari rumah. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua Tuan Haji daripada Encik Khalid Yusof, adakah wabak yang diturunkan Allah ini sebagai satu musibah dan peringatan daripadanya untuk kita sebagai umatnya mengambil pengajaran akibat kegiatan-kegiatan sonsang dan tidak bertamadun yang dilaksanakan di seluruh dunia? Apa pandangan Tuan Haji? Itu dia 2 soalan Tuan Haji. Silakan. Terima kasih kepada Puan Fauziah dan juga Tuan Khalid. InsyaAllah dua soalan tu. Bagus tu soalan tu. Alhamdulillah. Jadi memanglah apa yang Puan Fauziah nyatakan tadi bahawa ada pandangan-pandangan dan juga berbagai-bagai kata orang tu lontaran yang menyatakan bahawa kaki tangan kerajaan ni kerja sebenarnya makan gaji dan juga kata orang tu terlalu dimanjakan oleh pihak kerajaan sebenarnya. Jadi ini sebenarnya pada saya ialah pandangan-pandangan yang kita kata mungkin tidak melihat dari sudut yang sebenar. Yang seperti saya ulahkan tadi tu bahawa walaupun kaki tangan kerajaan bekerja di rumah, tapi mereka bekerja di rumah tapi sebenarnya mereka mengikut SOP dan juga ada integriti. Jadi kalau sebenarnya kaki tangan kerajaan ni, kalau tidak bagaimana kita kata dalam masa lebih kurang dalam 45 hari, 50 hari kaki tangan kerajaan duduk di rumah, tapi pentadbiran negara dan juga kerja-kerja di pejabat dan sebagainya berjalan seperti biasa. Jadi maknanya kaki tangan ni buat kerja sebenarnya. Jadi kita sebagai rakyat biasa janganlah melontarkan pandangan-pandangan yang tidak tepat. Takut jatuh berdosa pula. Kita tak boleh kata dia ni buat kerja, dia ni tak buat kerja. Misalnya kata ataupun ni kata orang duduk rumah tak buat kerja, makan gaji buta je dan sebagainya. Itu sebenarnya pandangan-pandangan yang pada saya ialah pandangan-pandangan yang lebih kepada mungkin tak ramailah rakyat Malaysia yang pandangan seperti itu. Tapi sebenarnya kita sebagai rakyat Malaysia, sebenarnya sumbangan kaki tangan kerajaan ni cukup banyak kepada kerajaan Malaysia. Dah 60 tahun lebih dah. Jadi kita berilah kepercayaan kepada mereka. Okey, soalan yang kedua daripada Cik Khalid. Benar Cik Khalid. Sebenarnya kalau kita sebagai orang Islam, kita rujuk dalam Quran. Banyak sebenarnya Allah telah berfirman dalam Quran ni bahawa sekiranya suatu kaum itu tidak bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah. Kita ambil contoh misalnya kaum Lut, kaum misalnya Samud, kaum Nabi Soleh, kaum Nabi-Nabi misalnya Nabi Musa dan kaum Nabi Syuaib. Banyak dalam Quran menceritakan kaum Ad. Dalam Quran tu banyak menceritakan tentang kalau kita buka Quran banyak Allah Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Allah banyak termasuk juga kepada Bani Israel. Banyak Allah bagi nikmat-nikmat. Tapi Allah kata sedikit sangat di antara kamu yang bersyukur. Jadi bila Allah, kadang-kadang manusia ni Allah bagi berbagai pun tapi kita masih lagi iaitu melakukan perkara-perkara yang mungkar, yang Allah tak suka. Contoh misalnya sebagai contoh ada mungkin dalam kita kata dalam kehidupan kita kita banyak kata orang tu antara kita hasad dengki sama-sama kita, banyak berhasad dengki, banyak kata orang tu jatuh menjatuh, tak amanah, tak jujur, rasuah.
Dan juga dengan aktiviti-aktiviti songsang dengan LGBTQ ni. Jadi Allah tak suka. Ini saya cakap terang, tuan-tuan boleh buka Quran. Bila tak amanah, tak jujur, dan Allah kata apa, dengan sifat sombong, maka Allah akan turunlah bala ni. Nampak sampai sekarang pun kerajaan yang begitu canggih di dunia, Amerika pun tak dapat nak membendung kes COVID-19. Canggih apa yang tak ada di Amerika. Tapi tak boleh. Tapi ini semua dah, kalau buka Quran, semua ada cerita dalam Quran. Banyak surah menceritakan tentang bala Allah. Seperti kata Cik Khalid tadi. Memang betul, kita orang Islam kena percaya. Sebab tu kita sebagai seorang Islam, kita kata orang tu kena, sebab tu kita, kewajipan orang Islam ialah amal ma'ruf nahi mungkar. Kita kena tegur. Walaupun orang tak suka. Dan saya sebagai kaunselor, bagai-bagai yang menjumpa saya kan, saya kena tegur, saya kena cakap. Termasuk isu-isu sosial pada hari ni, perzinaan, mengandung luar nikah, pengguguran, kes-kes dadah, banyak. Yang mana mabuk, yang mana ni semua yang Allah tak suka. Allah kata jangan buat, kita buat. Tunggulah, Allah kata nanti aku akan turunkan azab yang amat dahsyat kepada kaum-kaum yang tidak mahu taat kepada Allah. Nampak tu. Jadi kita insaflah dan harap apa yang berlaku ni memberi satu, kata orang tu, hikmah kepada kita. Berfikir. Kalau jangan pula lepas COVID dah Allah tarik balik, kita balik-balik dengan perangai lama lagi. Dan ada orang kadang-kadang dia buat maksiat, dia buat perkara yang tak elok, dia bangga. Tunjuk pula kat YouTube. Tunjuk pula misalnya dalam video, Allahu Akbar. Ini lagi Allah marah. Tuan-tuan, jangan mencabar Allah. Kita manusia ni sebenarnya, kita sangat lemah. Insan-insan yang lemah. Baca Quran. Saya kata rujuk Quran. Dalam Quran ya Allah, takut boleh baca. Tuan-tuan, semua kaum-kaum yang hebat-hebat tu, semua tu. Kaum Samud, semua tu. Kaum Ad, kaum Lut. Banyak tu yang hebat-hebat tu, yang Allah telah turunkan azab kepada mereka kerana mereka ingkar lawan perintah Allah. Jadi hari ni pun saya tengok benda ni sama. Tapi kadang-kadang kita ni macam kata orang tu indah tak indah. Walaupun ada kita bercakap dan sebagainya, tapi ada setengah orang mencabar, berani mencabar. Hari ni ramai orang tak takut mencabar. Golongan-golongan kita kata songsang dan sebagainya ni. Jadi ini semua menyebabkan Allah turun bala ni sebenarnya. Jangan kita kata ini tak ada apa, ini penyakit biasa COVID ni, tak ada. Tapi tengok, sampai semua kita dalam keadaan yang begitu panik, dalam keadaan begitu takut, dalam keadaan hilang punca. Ada negara di dunia hilang punca. Bukan hilang punca je, hilang sumber pendapatan. Dan berapa ramai yang hilang pekerjaan. Ramai hilang pekerjaan sekarang. Yang menganggur ramai, yang tak ada kerja disebabkan oleh COVID. Ini baru 2 bulan baru. Bayangkanlah, kita tak naklah, kita doa kepada Allah supaya benda ni stop cepat. Apa akan berlaku kalau dia pergi bulan-bulan yang mendatang. Sebab tu kita kalau boleh, kita balik-balik sembah Allah, taat kepada Allah. Di bulan-bulan mulia ini kita bertaubat. Dan kita minta pada Allah supaya Allah ampunkan kita. Dan kita wajib, kita semua umat Islam menegur. Amal ma'ruf nahi mungkar. Mana-mana yang mungkar kita tegur, walaupun orang tak suka. Kadang kita tegur orang tak suka. Memang orang tak suka. Tapi kita kena tegur. Kalau kita tak tegur, nanti Allah turun bala bukan saja kepada orang yang melakukan itu, tapi juga kepada orang-orang yang soleh. Orang yang baik-baik pun kena. Dan sekarang lah. Tengok. Dia tak kira siapa. Nampak tak? Dia tak kira siapa. Kena. Sebab apa? Kita duduk diam. Cakap. Ada orang dia play safe. Dia tak nak tegur. Tak nak apa. Bila tegur nanti kan dia takut kena attack. Tapi mana kita boleh takut? Takut manusia ke? Takut Allah. Kita kena takut Allah. Allah berkuasa bila masa saja untuk menurunkan azabnya. Berulang-ulang kali Allah turun dalam Al-Quran. Allah kata,
Kalau kau tak sembah aku, buatlah bukan atas muka bumi, maka aku akan turun azab yang amat dahsyat kepada kau. Ini dia tuan-tuan. Kadang-kadang bala Allah ni berbagai-bagai. Berbagai-bagai penyakit. Memanglah ada setengah tu macam kaum Lut, Allah turunkan misalnya hujan batu, bumi diterbalikkan jadi laut mati. Dan ada juga yang kata orang tu ada gempa bumi, ada berbagai-bagai. Yang mana ini semua akan menyebabkan kita, kalau boleh kita balik-baliklah kepada Allah. Itu jawapan saya kepada Encik Khalid lah. InsyaAllah. Ya, Alhamdulillah. Tuan Haji, jadi apa yang saya boleh katakan dekat sini adalah pokok pangkal penghujungnya adalah kita muhasabah diri kita sendiri. Bagaimana kita menerima, bagaimana kita menghadapi, bagaimana kita melaksanakan segala amal ibadah kita sepanjang pelaksanaan PKP ini. Kita hadapinya dengan tenang dan merujuk kepada Al-Quran sendiri, bagaimana segala apa yang disarankan oleh pihak kerajaan sendiri sebenarnya pokok pangkalnya adalah berbalik pada diri kita sendiri untuk menerima dan mengambil benda itu secara positif. Jadi mungkin di hujung ini Tuan Haji, saya beri ruang kepada Tuan Haji boleh nak simpulkan berkenaan dengan secara keseluruhannya untuk saranan kepada mereka di luar sana. Hadapilah COVID-19 ini dengan ketenangan, ujian ini dengan satu perasaan tenang, dengan fikiran yang positif. Silakan Tuan Haji. Terima kasih Mulyana. Sebenarnya kita sebenarnya sebagai kita kata rakyat Malaysia lah, saya menyuruhlah kepada kita semua, yang penting sekali ialah kita menerima COVID-19 ini sebagai suatu ujian daripada Allah, dan kita sebenarnya kena berfikiran secara terbuka, berfikiran secara rasional, dan kuatkan iman kita, InsyaAllah. Kuatkan iman, penting kuat iman lagi dekat sebenarnya, dan ada sebenarnya hikmah di sebalik berlakunya COVID-19 ini kepada kita, dan sebenarnya kita banyak lagi hikmah-hikmah yang lain yang boleh kita lihat seperti kita bincangkan tadi lah, maknanya mengeratkan lagi hubungan silaturahim dalam keluarga, dan mungkin kita maknanya lebih menghargai erti misalnya pekerjaan tu sendiri. Nampak tu. Mungkin lepas ni kalau dah balik-balik pejabat tu, maknanya kita lebih bersemangat lagi, bermotivasi nak kerja kat pejabat dengan kerja di rumah tu. Jadi ini semua ada hikmah dia. Beza tu kalau kerja dengan di rumah kan. Jadi Betul. kalau dapat balik kerja di pejabat balik tu lain seronok tu kan. Betul kan? Jumpa kawan-kawan. Jumpa kawan-kawan tu pun boleh menghilangkan stres. Dia membawa kepada ketenangan tu Betul. Ketenangan ni kadang ada kawan-kawan yang baik, kawan-kawan yang support. Bukan semua kita boleh cerita dengan pasangan kita. Kadang kita cerita dengan kawan-kawan kita kat pejabat, rindu. Ramai cakap Betul, saya rindu. Nak balik ke pejabat kan. Jadi kita lihat banyak kepada yang positif. Jadi bila kita lihat yang positif, maka kita akan jadi tenang, sentiasa berprasangka baik, dan kita naklah sentiasa kata orang tu positive thinking. Jadi insya-Allah lah, dan kita dengan ujian ini juga kita sebagai orang Islam kita lebih dekat lagi dengan Allah lah. Dan kalau boleh kita banyak rujuk Quran dengan tafsirnya, maka kita akan tahu sebenarnya apa yang berlaku ni semua dah diceritakan dalam Quran untuk umat-umat yang terdahulu. Umat-umat yang terdahulu semua dah cerita dah. Kalau baca tu benda ni, sebab tu bagi orang beriman dia tenang aja. Dia tengok ni tenang. Sebab dalam Quran semua dah cerita dah. Dan ini juga ialah kesilapan manusia. Semua makhluk kita nampak tu. Jadi itulah, saya rasa sampai di sini dulu. Saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua kaki tangan KBS dan kepada semua rakyat Malaysia, penonton-penonton, dan juga kepada peminat-peminat saya lah dalam di mana-mana saja berada. InsyaAllah saya doakan semuanya dirahmati Allah dan kita berhari raya Aidilfitri dalam suasana yang baru InsyaAllah. InsyaAllah. Ada hikmah. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada Mulyana dan terima kasih semua. Okey Tuan Haji.
Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya juga kepada Tuan Haji. Kita ucapkan moga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki sentiasa. Terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian daripada Tuan Haji yang saya kira cukup bermanfaat, cukup memberikan satu inspirasi dalam bulan Ramadan kita ini, dan saya kira penonton-penonton di luar sana dah boleh nampak, dah boleh tahu bagaimana dah sehingga puasa yang kelima ini kita hadapi COVID-19 ini dengan tenang melalui satu kata kunci yang kita dapat hari ini adalah fikiran yang positif. Kita ambil benda ini sebagai satu yang positif. Terima kasih banyak Tuan Haji. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain hari dan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.